Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan satu lagi misi yang akan dilakukan. Memandangkan bulan ini bulan kebangsaan, bulan depan kita juga akan meraihkan Hari Malaysia. Jadi ada banyak program-program yang akan menterjemahkan konsep perpaduan itu bersama-sama dengan kita pada waktu ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan perkasa semangat kesukarelawanan siswa. Kita bersama-sama di set pada waktu ini Encik Faisal Syafiq Azamuddin yang merupakan Eksekutif Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Yayasan Sukarelawan Siswa, dan juga kita ada Jeremiah Lucas juga anak David, alumni bagi Yayasan Sukarelawan Siswa dan juga Sukarelawan Misi dari IPG Raja Melewah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, baik. Pertama sekali kalau kita boleh kongsikan terus sebagai mukadimahnya, kongsikan sedikit berkenaan dengan program ini, warisan kita. Ini tema yang diangkat warisan kita, Misi Sukarelawan Siswa ke Sabah 2023. Silakan. Okey, terima kasih kepada Hani. Pertama sekali saya ingin diucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput YSS untuk berkongsi platform pada hari ini. Sama. Okey, mengenai program ini warisan kita, Misi Sukarelawan Siswa YSS ke Sabah tahun ini adalah melibatkan seramai 100 IP pelajar daripada seluruh IPT yang akan berlangsung pada 1 sehingga 18 September ni. Dia akan melibatkan di 6 lokasi, iaitu di KRT Limbuak, KRT Terokongan, KRT Pakalan Bandau, KRT Singgah Mata, KRT KRT BPC serta KRT Seri Serbang yang dilokasikan di 3 daerah, iaitu Kudat, Kota Marudu dan Papar. Okey, dia punya kelainan dia adalah sebelum ni kita berfokus kepada capacity building terhadap mahasiswa itu sendiri. Untuk kali ini kelainan dia adalah kita berfokuskan dengan menerapkan semangat perpaduan dalam pelajar tu dengan term immersion dalam YSS tu supaya mereka menghayati dan menjiwai ketika berada di kampung itu sendiri. Kalau sebelum ni kita melatih mereka untuk menjadi kepimpinan sukarelawan, kali ini kita nak menerapkan dan menjiwai pelajar-pelajar tu untuk duduk bersama hos keluarga-keluarga dan komuniti tempatan itu sendiri. Okey, baik. Lebih 2 minggu juga di sana nanti 1 hingga 18 September difahamkan. Dan macam Jeremiah sendiri, ini bukan pengalaman pertama menjadi sukarelawan. Mana tahun lepas difahamkan sudah pun pergi untuk misi sukarelawan siswa di Vietnam. Jadi bagi orang yang berpengalaman untuk misi ke Sabah ni pula kan, jadi apa mungkin persediaan yang perlu ada bagi seseorang sukarelawan tu sebelum nak pergi ke satu-satu destinasi itu berlokasi? Silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, salam anak baik lagi cerdik dan salam Malaysia Madani. Jadi saya merupakan alumni YSS, Yayasan Sukarelawan Siswa, mana saya juga merupakan salah seorang alumni yang pergi ke misi Vietnam tahun lepas. Jadi untuk persiapan pada kali ini untuk ke Sabah tidak jauh bezalah. Di mana persiapan kita mungkin sebelum ini di Vietnam, persiapan tu agak lebih lengkap. Soalnya kita akan ke negara orang. Tapi di sini kita akan lihat bagaimana kita akan pergi ke negeri kita, iaitu di Malaysia, untuk melihat kepada kepaduan dan juga meneruskan misi sebagai sukarelawan. Jadi untuk persiapan yang perlu kita sedia sebelum ke misi adalah pertama, Yayasan Sukarelawan Siswa telah menyediakan satu lampiran yang lengkap kepada semua peserta yang akan ke misi tersebut, di mana kelengkapan tersebut adalah lengkaplah dari segi keperluan asas, jadi dari segi keperluan kita untuk tidur ataupun mandi macam tu. Sebabnya kita di sana kita membawa diri kita, mana kita tidak bergantung pada orang lain, kita bergantung pada diri sendiri. Contohnya macam saya sendiri ke Vietnam, saya mempelajari satu ilmu ini, walaupun benda itu kecil tapi itu amat bermakna untuk saya di Vietnam selama sebulan. Jadi untuk persiapan kali ini saya dah set my mind, saya dah set minda saya cuma cakap kepentingan yang pertama adalah segi makanan. Contoh, sebab kita dari negeri lain, kita punya tekak selera lain-lain. Betul, selera lain-lain. Jadi contohnya, walaupun pes nasi goreng yang kecil itu pun itu juga penting kepada kita sebenarnya. Sebabnya kita tak mudah apa yang kita nak dapat di negeri orang tu kita akan dapat. Kita nak adaptasi di negeri orang tu mungkin mengambil masa. Tapi dengan apa persiapan kita itu sedikit sebanyak akan bantu kita sendirilah. Dan juga dalam masa yang sama, bukan pada diri sendiri tapi dalam satu tim yang sama. Dan seterusnya, persediaan yang seterusnya yang penting, paling penting adalah dokumen-dokumen pentinglah. Sekiranya berlaku kecemasan ataupun urusan-urusan penting, kita dah ada backup, kita dah ada persiapan dokumen yang telah diminta oleh
pihak Yayasan Sukarelawan Siswa. Okey, baik. Dan satu lagi aspek John Maya, kalau kongsi sedikit, kesihatan juga akan diambil penting juga. Kalau nak jadi sukarelawan, kena pastikan diri sihat terlebih dahulu. Betul. Itu pun kena dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kita pergi ke mana-mana tempat. Dan selalunya beradaptasi tu berapa lama ambil masa? 2-3 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu baru macam okey, saya dah beradaptasi dengan suasana situasi. Macam mana John Maya selalunya? Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan kesihatan tu, kita tengok bagaimana Yayasan Sukarelawan Siswa ni mengambil berat berkaitan dengan kesihatan. Sebelum kita akan ke Vietnam atau pergi ke misi, akan ada satu borang deklarasi kesihatan. Di situ kita akan semak kesihatan untuk mengelakkan sebarang penyakit ataupun sebab kita di sana kita akan melakukan misi dan menggunakan tenaga-tenaga yang agak beratlah untuk kita menjalankan misi untuk membuat satu projek. Dan seterusnya untuk mengadaptasi berkaitan dengan adaptasi itu, saya di negara orang terutama sekali yang di Vietnam tahun lepas mengambil masa juga sebabnya dari segi silang budaya daripada persekitaran dan cuaca tu agak berbeza sedikit. Jadi untuk saya sejujurnya di negara orang tu mengambil masa agak seminggu juga untuk adaptasi dengan cuaca, makanan. Sebab di sana kita bergantung pada diri sendiri. Tak ada istilah manja ataupun orang tolong. Kita berdiri atas kaki sendiri dan kita bantu orang di sekeliling kita. Wah, itu dia kekuatan yang perlu ada dan kelebihan yang perlu ada bagi menjadi seorang sukarelawan. Okey, Cik Faisal. Perpaduan ni boleh dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Jadi bagaimana YSS sendiri dapat realisasikan agenda perpaduan melalui pelaksanaan aktiviti kesukarelawanan ini? Okey, terima kasih Hani. Untuk soalan ni kita boleh katakan, kita boleh faham yang tentang tema sekarang ni, unity in diversity ataupun perpaduan dalam kepelbagaian sekarang ni. Okey, kita dekat Malaysia ni kita ada pelbagai komuniti, kaum, bangsa dan agama. Kita ada Melayu, Cina, India, orang asli pun ada, Kadazan, Iban, Bugis. Kita banyak. Sebenarnya Malaysia ni sangat special. Jadi kesukarelawan ni dia sangat dekat kita. Melalui agenda perpaduan ni, YSS ni dia menggerakkan perpaduan ini dengan merapatkan silaturahim lah antara pelajar dengan komuniti. Misalnya contohnya macam Jeremiah, dia pergi ke kampung di Sabah contoh, di Vietnam tahun lepas kan. Dia merapatkan silaturahim tu dengan komuniti tempatan tu sendiri. Itu yang mewujudkan silang budaya. Mereka juga pelajar-pelajar ni juga dia memahami adat istiadat, peralatan tradisional tu sendiri, muzik, apa yang dipantang larang terhadap komuniti itu sendiri. So melalui agenda perpaduan ni, YSS terlibat banyak perkara dia. Ya, pastinya. Dan ini juga turut membantu dari segi aspek pembangunan pelajar itu sendiri, ya Jeremiah. Jadi bagi anda, bagaimana ia dapat membantu seorang pelajar itu? Baik, terima kasih atas soalan. Berkaitan dengan pembangunan mahasiswa ataupun saya sebagai mahasiswa ataupun pembangunan insaniah seseorang mahasiswa itu, sebenarnya misi sukarelawan siswa ini saya boleh katakan platform yang boleh saya bagikan A+ kepada mahasiswa. Mana saya boleh katakan penglibatan dan sijil itu agak mahal kepada semua mahasiswa. Sebabnya tak semua pelajar boleh menerapkan kemahiran kesukarelawan ini. Jadi apa yang saya boleh katakan, apakah pembangunan yang dapat ditanam dalam diri mahasiswa, saya dapat bagikan pecahan kepada 3, iaitu kepada kemahiran vocational, hard skill. Kedua ialah kemahiran interpersonal, soft skill. Dan ketiga ialah kemahiran kepimpinan. Jadi sedikit sebanyak saya boleh kongsikan di mana sebelum ini saya agak pasif di institusi. Jadi dengan buktinya pegawai-pegawai YSS kita pada hari ini, di sinilah saya berada pada hari ini, di mana saya juga merupakan yang dipertua untuk Institut Pendidikan Guru. Di mana saya dapat lihat bagaimana kita membiasakan diri melakukan kerja-kerja berat ataupun mensibukkan diri ataupun membizikan diri itu merupakan satu perkara yang positif kepada kita, supaya kita lebih senang untuk bekerja, bukan saja untuk melakukan kerja-kerja di institusi atau apa, tapi untuk membantu diri kita sendiri. Okey, baik, itu dia kelebihan menjadi seorang sukarelawan ini. Dan untuk misi kali ini 1 hingga 18 September, apa projek-projek yang telah pun difikirkan untuk dilaksanakan di sana bagi misi pada kali ini? Okey, terima kasih Ani. Untuk projek-projek yang akan dilaksanakan pada misi ini, kebiasaannya kita merujuk kepada YSS 6 pillars. Iaitu pillars untuk unity dan community empowerment, education, climate resilience, kesihatan, digital transformasi dengan
climax sekali tu. Lepas tu dia melalui 6 pillars tu sendiri, pelajar-pelajar ni dia akan melakukan projek-projek ni berlandaskan 6 pillars tu sendiri. Tapi sebelum mereka ada projek-projek ni, pada bulan 5 hari tu, pihak YSS telah pergi buat tinjauan ataupun riki kawasan di Sabah di tiga daerah ni. So daripada pergi riki tu, tinjauan tu, kami boleh kenal pasti lokasi dan projek-projek besar dia. Contohnya membaiki jabatan, buat penjalan kaki di kawasan sekolah, membuat mural, aktiviti kelas tuition secara percuma ataupun dikenali sebagai fun learning. Sebenarnya dia ada banyak aktiviti projek-projek yang boleh dilakukan sepanjang 2 minggu tu. Okey, baik. Dia pastinya sepanjang 2 minggu tu akan banyak aktiviti dilakukan dan juga banyak projek-projek akan dilaksanakan melalui aktiviti ataupun misi kesukarelawan ini. Jadi apa yang diharapkan oleh jemaah sendiri? Sekarang ini apa yang diharapkan dan apa yang dimahukan selepas selesai misi nanti? Ya, baik, silakan. Terima kasih. Sama. Jadi untuk harapan saya dalam menyertai misi ini bukan saja sebelum ini iaitu di Vietnam, malah pada akan datang ini iaitu di Sabah, saya mengharapkan satu perkara iaitu saya mahukan satu promosi kepada mahasiswa ataupun pendaran kepada mahasiswa di Malaysia ini terutama sekali untuk mengetahui bagaimana seorang sukarelawan itu dapat membantu pembangunan insaniah sendiri. Jadi dengan itu saya sebagai seorang alumni mainkan peranan yang pentinglah untuk membantu pihak Yayasan Sukarelawan Siswa untuk mempromosi Yayasan Sukarelawan Siswa, bukan sahaja untuk membantu diri saya, malah membantu seluruh mahasiswa di Malaysia untuk meningkatkan sukarelawan siswa. Kerana saya percaya, apa yang saya percaya, tidak semua pemimpin mempunyai semangat kesukarelawan. Jadi dengan ada kesukarelawan ini, kita dapat lihat bagaimana seorang pemimpin itu akan sentiasa membantu diri dia dan juga masyarakat di sekeliling mereka. Jadi itu yang saya dapat harapkan agar semua mahasiswa dapat didedahkan dan juga dapat aplikasikan kemahiran-kemahiran sukarelawan ini dalam membantu diri dan juga masyarakat di sekeliling. Okey, baik, dan pastinya bila kita dah terbiasa dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang akan membentuk diri kita, jati diri kita dan merubah kehidupan kita. Kalau dulu pasif, sekarang dah jadi yang lagi baik. Jadi kita boleh lihat perubahan itu juga melalui aktiviti-aktiviti yang dilangsungkan. Baik, apapun kita ucapkan selamat berjaya untuk program yang akan dilangsungkan nanti bagi misi sukarelawan ke Sabah, warisan kita yang akan dilangsungkan dan membabitkan lebih 100 sukarelawan siswa dari IPT seluruh negara. Okey, selamat berjaya diucapkan. Okey, terima kasih kepada Cik Faisal dan juga Jeremiah bersama kita pada waktu ini.